Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sehat walafiat. Hari ini hari tanggal 26 Mac, tak silap saya rasanya. Terima kasih anda hadir, Saudara Jason Ranger, Saudara Fauzab, Saudara Zainul Osman, Saudara Aqua Bidmat. Itu juga Tati pun hadir juga, alhamdulillah. Cik Norma Baiduri, Hajah Comel-Comel, apa khabar Puan Hajah? Itu juga Raja Kamal, Raja Bazian, bagaimana di Sungai Petani? Saudara Faizal Acoy, doa saya anda sihat wafiat. Raja Kamal, Raja Bazian di Sungai Petani, hujan ataupun cuaca okey? Rasanya cuaca nampak dah cerah dah sekarang. Saudara Nek Chun, apa khabar? Itu juga Saudara Mazlan Khalid, Saudara Amran Abi, Hajah Comel-Comel, any comment? Saudara Khair Anwar, apa khabar? Saudara Abdul Hakim dari Kuantan hadir, terima kasih. Saudara Mazlan Khalid, Mek Chun, Saudara Jalal Ali, selamat berpuasa, terima kasih. Saudara Nur Raimi Jaafar, InsyaAllah, alhamdulillah sihat. Anda bagaimana? Saudara Adam Jebat, selamat berpuasa, selamat petang. Ifandi Dir katanya, waalaikumsalam. Begitu juga Saudara Hakim, Saudara Jalal Ali, Nur Raimi Jaafar, Saudara David Teluk Mas hadir, terima kasih. David Teluk Mas, Saudara Yan, apa khabar Yan? Doa saya anda sihat dan juga dapat menunaikan puasa. Saudara, hari ini 4 hari dah kita puasa ya, Raja Kamal, Raja Baizan, ya ko, dah 4 hari dah kita puasa. Dan malam ini insya-Allah kita akan menunaikan ini tarawih yang kelima. Saudara, tak terasa masa berjalan begitu pantas saudara. Tutek dah pun sampai. Itu keadaannya. Saudara Amran Abi, panas gila dekat Perlis sekarang ni. Talib apa? Talib Ip. Sekarang panas gila di Perlis ya saudara. Saudara Nas Hadi, apa khabar? Saudara Safiah Kamarudin, terima kasih. Itu juga Saudara Mazlan Khalid, nak dengar cerita apalah cerita anda kalau ada ya. Saudara Nas Hadi, salam Madani dan salam 4 Ramadan. Begitu juga Safiah Kamarudin, Waalaikumsalam, selamat berpuasa. Saya hari ini saudara, cuma yang saya nak jelaskan, sebab saya terkejut juga pagi tadi. Saudara Ismaili, saya menatap berita tentang bagaimana seorang wanita, dia membawa kenderaan, tiba-tiba mengempuh 6 buah gerai. Itu tak silap saya berlaku di mana? Ini keadaannya dia rempuh bazar tadi. Di mana tak tahu. Tiba-tiba dia rempuh bazar, maka akhirnya terpaksalah digantilah gerai sebut. Ya, di Jempol. Kejadian Jelempol, seorang wanita, dia mohon maaf lah kerana selepas kereta pandunya merempuh 6 buah gerai di Bazar Ramadan di Bandar Jempol. Salam Madani, Saudara Nasadi, Saudara Ismail Ali, Puan Azizah, selamat puasa. Saudara Tati Tauhid, dia kata kat Manjung pun panas. Panas sangat-sangat. Jangan curi-curi minum air, sudahlah ya. So Saudara Afnizam Roslan, Puan Azizah, selamat puasa. Jadi ceritanya wanita tersebut adalah Puan Nur Sailiana Abdullah. Kejadian berlaku pagi tadi sekitar jam 10 pagi, ketika dia meletakkan kenderaannya berhampiran dengan lokasi yang ada gerai-gerai di Bandar Jempol. Tapi akhirnya tak dalam itulah, bila berpuasa ni saudara, kadang-kadang kita rasa tekan brek, sebenarnya kita tekan minyak. Itu biasa berlaku saudara. Pemikiran kita dalam keadaan yang berpuasa, kalau saudara dengar suara saya pun kadang-kadang ada kala ceria, ada kalanya loleh-loleh lah kata orang Perak. So Syahar,
slow je tak main. Jadi saya harus menekankan lagi supaya kita ada stamina. Itu keadaannya. Jangan kita terbawa-bawa tiga ikut. Sebab apa yang berlaku di Jempol, dia katanya dia ingat dia letak kereta dekat berhampiran dengan kawasan gerai untuk Bazar Ramadan. Rupa-rupanya kereta tu berjalan kedah terus habis 6 buah gerai. Itu berlaku di Jempol. Bagaimanapun kata cik apa nama tadi, Cik Nur Syaliana Abdullah. Dia kata dia berusaha lah untuk membantu untuk memperbaiki ini bazar-bazar yang rosak. Itu keadaan. Jadi bila cerita tentang keadaan begini saudara, saya teringat ini hari keempat puasa, bolehlah kita cerita balik. Awal-awal puasa dulu tu memang semua bersemangat nak puasa. Tapi bila masuk hari keempat, hari kelima, mulalah saya terkenalkan zaman jahiliah saya dulu saudara. Ini zaman jahiliah kita ada saudara. Sekarang tak ada lah, alhamdulillah. Saya teringat waktu saya bertugas sebagai wartawan, jurnalis di Usaha Melayu. Masa itu saya menjadi wartawan jenayah yang setiap pagi akan pergi ke Jalan Bandar untuk mengutip berita-berita yang disampaikan oleh Tuan Wong Pok Yu, Kong Pok Yu. Dia Superintendent Kong Pok Yu adalah sebagai pegawai polis yang diamanahkan untuk membuat sidang akhbar setiap hari di Jalan Bandar, ya saudara. Jadi bila selalunya pagi-pagi kita pergi ambil berita, so baliklah ke pejabat sekitar dalam pukul 11. Waktu tu tengah pukul 11 ni kira mentari mula terang menyinar dan cuaca terik waktu tu. Kita masa tu bukan ada kereta pun, naik bas Tompong dari Jalan Bandar tu pergi ke Jalan Silang, jalan kaki je. Tergedik-gedik je tengok orang minum tu tekak rasa kering lah saudara. Dan bila sampai naik bas pergi ke Jalan Chang Solin. Sepanjang Jalan Chang Solin tu jalan 5 saudara, di kiri kanan jalan tu banyaknya kilang-kilang besi. Jadi kilang-kilang besi tu selalunya adalah gerai-gerai kecil untuk orang buat niaga. Dan terdapat satu sebuah gerai saudara, pejabat Usaha Melayu dan Chang Solin tu saudara, sebelum nak masuk ke Jalan 5 tu, simpang Jalan 5 tu, dia banyak kilang-kilang besi berhadapan dengan pejabat Usaha Melayu tu percetakan emas. Dan sebelah belakangnya tu adalah syarikat China Press. Syarikat China Press dia cetak surat khabarnya waktu petang untuk edisi malam. Usaha Melayu cetak waktu malam untuk edisi pagi. Itu berbeza sikit saudara. Sebab itu kadang-kadang dia lebih skop berita-beritanya. Kita ketepikan soal skop ceritanya, tetapi dalam perjalanan tu ada sebuah gerai. Gerai ni selalunya Tionghoa, lelaki Tionghoa yang buat gerai tu menyediakan kopi, roti bakar dan juga telur rebus masak setengah masak ni. Jadi kita lalu situ, selalunya bila sampai sebulan puasa, maka kedai itu akan menutup kedainya sebab menghormati warga Islam yang berpuasa. Ditutup dengan kain kanvas sekarang. Saya biasalah dulu saudara, zaman jahiliah kita pergi betul, kita pun selak. Bila selak aja kain kanvas tu, nampaklah ramai kawan-kawan juga yang sedang berpesta. Sama ada yang bekerja dengan China Press ke, ataupun kilang foundry, ataupun kilang besi. Dan juga ada juga 4-5 orang kawan-kawan yang kerja kat utusan yang memonting puasa. Jadi kita apa lagi saudara, kita pun tumpang sekaki lah saudara. Menunya mudah, telur rebus setengah masak, kopi O dan roti bakar sekaya. Itu dia saudara. Jadi sebenarnya saudara, masa dulu-dulu antara berita yang paling menarik, yang paling orang suka baca adalah berita penangkapan warga yang tak berpuasa di sana sini. Utusan melaporkan di Kanga, kalau adanya yang berapa orang tak ditangkap oleh pihak polis atau pihak berkuasa, di Johor misalnya, ataupun di Pasir Gudang, ataupun di Kelantan, di Terengganu. Banyak berita-berita tentang tangkapan warga yang tidak berpuasa, dan itu menjadi hiasan muka depan. Kadang-kadang bila ditangkap tu gambar naik Black Maria,
bawa dengan kolej-kolej sekali saudara yang dia minum, untuk bawa ke pejabat agama. Malahan bila ada perbicaraan, ada yang kena hukum denda RM100 dan setengahnya diarak keliling kawasan bandar kerana tak berpuasa. Orang tahulah dia tak berpuasa. Itu hukum denda yang dilakukan oleh Jabat Agama Islam dulu. Dan utusan adalah juara dalam melaporkan berita-berita orang tak puasa saya. Itu cerita dia. Jadi kita pun tak ambil kisahlah. Sebab ada dah tutup dengan canvas tu, saya pun masuk. Tak balik pejabat lagi. Sekitar jam 11.30 tu rasa dan lagi lah. Sebab utusan cetak waktu malam. Berita-berita jenayah ni selalunya pukul 3, pukul 4 lah. Baru beredar ke meja-meja side editor. Sebab tak ada berita penting. Jadi kerana tak ada berita penting, saya pun singgah sekejap. Masuklah dalam teman-teman yang jahiliah saudara. Berpesta bulan puasa. Kita pun makan apa lagi saudara. Makan setengah sedap makan waktu tu, tiba-tiba saudara, kain kembar dibuka. Treng, terbuka, muncul 2 orang anggota polis. Ya Allah, ya Tuhanku, berterabur lari saudara. Waktu itu yang saya ingat dalam fikiran saya, alamak, besok mesti keluar muka depan lah, wartawan ditangkap kerana tak berpuasa. Punyalah kecut perut waktu tu saudara. Saya tak boleh ingat. Masih ku ingat lagi kenangan waktu itu saudara. Jadi bila berhadapan dengan suasana tersebut, rupa-rupanya 2 anggota polis tersebut pun dia pun nak tumpang sekaki saudara. Kita punya takut lari. Dia kata, buat apa lari, marilah sekali, kata. Saya pun nak minum jugalah, saya pun tak puasa hari ni, kata. Allah, leganya Tuhan aja yang tahu. Kalau tidak, bayangkanlah saudara, kita jadi wartawan melaporkan kegiatan orang tak puasa, tiba-tiba kita tangkap. Itu keadaannya. Saudara Abu Uwais, Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan. Saudara Zamri Yun, tengah niaga air balang, kuih muih dan lain-lain lagi. Sila boleh singgah di gerai JDT Corner, Sungai Abung, Big Screen, Muar Johor. Saudara boleh, tak ada masalah. Saya bercerita sikit saudara tentang pengalaman zaman jahiliah. Sebab betul nak tadi, naik kereta jenazah pun ada kalau tak puasa. Dulu-dulu. Jadi bila tengok anggota polis tu, dia buka je saja ini kain canvas tu. Kita tengah sedap makan, tengok anggota polis nak lari dah tak boleh. Punyalah puncak yang lain berterabur, langgar apa semua. Bertemperan lagi. Kali anggota polis kata, tunggulah dulu, saya pun nak join sekali. Saya pun tak puasa hari ni. Kata, punyalah lega. Tetapi saudara, dalam fikiran saya waktu itu, kalaulah benar-benar kena cekup, tentulah jadi berita depan, muka depan, wartawan ditangkap kerana tak puasa. Aduh, malunya Tuhan dah yang tahu. Itu pengalaman saya saudara, yang tak saya lupakan. Sejak lebih tu tak berani lagi tak berpuasa saudara. Ini keadaan saudara bukan main-main saudara. Dalam itu keadaan peristiwa berlaku di Jalan Chan Solin dulu. Masa tu Usaha Melayu ada lagi. Saya bekerja dengan kumpulan Usaha Melayu Usaha Malaysia. Wartawan-wartawannya dekat Jalan Chan Solin tu Jalan 5 saudara. Sekarang dah tak ada. Kenangan itu kenangan silam. Sedih jugalah bila datang bulan-bulan puasa ni, teringat kawan-kawan saya yang sama-sama senasib, sejahiliah dengan saya saudara. Tapi hari ini segala-galanya hanya tinggal kenangan. Saudara, itu yang saya katakan bila saya tengah bagaimana perempuan tadi, wanita dijemput, terlanggar. Saya juga teringat bahawa orang puasa ni begitulah keadaannya. Bukan senang saudara. Di Jalan Chan Solin, kedai tu pun dah tutup dah tak ada dah saudara. Solid Aziz Ali lari boleh, tak cukup tanah. Betul keadaannya. Saya Azrai pernah kena macam tu juga dulu, rupanya nak join sekali. Ini peristiwa kita. Memang sebagai kita sebagai anak-anak muda saudara masa itu. Sekarang tak boleh lah. Saudara Puan Noria Asyad, apakah anda Puan Noria Asyad tentu tak ada pengalaman. Wanita tak ada masalah, sebab tapi mereka tidaklah. Tapi waktu kerja kat Usaha Melayu dulu tu ramai juga wartawan-wartawan wanita, mereka tak puasa tapi mereka berselindung, tak adalah macam kita. Saudara Adam Jebat, TikToker syuh dan jadi dulu kalau wanita wartawan wanita ni mereka makan pun sorok-sorok bawah meja. Kalau mereka tak boleh puasa. Orang lelaki ni yang kadang-kadang ni yang nakalnya
Ya, sezaman jahiliah dengan saya dulu. Saudara Bro Jimmy, Felda Tun Ghaffar, Bukit Sengeh, Panah Berdenting. So Abu Yuwais, biasalah tu zaman kita jahil dulu. Betul. Siap kena belikan nasi kandar untuk anggota, takut kena saman. Ya Bu Wei. Tapi saya tak adalah, sebab dalam kedai tu dia tutup dengan canvas. Tapi bila dah tu buka je, tengok dua orang anggota polis tu punya lari lentang pukang semua. Tapi saya buat berani jugalah, saya nak, tapi fikir juga helah apa nak cakap. Cuma dia kata, "Oi, tunggu dululah. Saya nak join awak jugalah sekali. Saya pun tak puasa hari ni," katanya, letih. Maka tak adalah masalah. Itu ceritanya. Kedai pun sekarang tak ada dah, saya tak ada. Bila saya pergi, saya Puan Noria Asyad, dia kata makan nyorok-nyorok bila dah tak puasa. Itu wanita begitulah. Ya, saudara Puan Nafisa Idris, Wan M Bakri, seronok dengan sejarah silam, ya. Benar. Ini yang berlaku. Dan di kampung saya dulu tu ada kedai, nama kedai itu Kedai Osman, pun sama juga. Dia tutup kedai dia, tapi boleh masuk ikut pintu belakang. Masuk pintu belakang, kadang-kadang orang tua pun makan sugi dia orang. Kita ni tengok lalu. Yang kadang-kadang waktu kecil-kecil dulu saudara, saya kadang-kadang ada kecewa juga. Kecewanya kenapa? Sebab kita duduk dekat kampung saya tu tepi pantai Sungai Dinding. Saya perhati adalah tok-tok saudara kita ni yang menjala. Banyak udang dekat kampung saya tu. Udang boleh jala begitu, saya ada ikan, ada udang. Begitulah makmurnya Sungai Dinding dulu saya. Jadi saya duduk tepi titi tengok lah, itu nampaknya macam Tok Alang saya tu, saya kata. Dan berkembut saya asal okok. Puih dah. Kita duduk perhati, kita sekarang menunggu waktu nak berbuka. Jadi bila sampai waktu buka, kita pun buka di masjid saya. Saya suka buka puasa di masjid sebab banyak pilihan, banyak kuih. Tapi bila kita anak-anak kecil ni, kita kena halau. Yang menjana dengan berembut asal okok dia tu, dia kata, kamu tak puasa, ini untuk orang puasa saja. Kita diketepikan, saudara. Zalim orang tua-tua dulu. Itu keadaannya, saudara. Puan Nafisa, Puan Noria Asyad makan nyorok-nyorok. Puan Ruby, Waalaikumsalam. Jadi, saudara, cerita puasa ni memang ada yang seronoknya, ada yang dukanya. Yang duka kalau kena cekup lah, saudara. Dan bila tengok tadi, macam saya kata tadi lah, bila perasaan kita kadang-kadang kita rasa tekan brake, sebenarnya kita tekan minyak. Itu bulan puasa ni kena hati-hati saya melihat peristiwa-peristiwa yang silam. Saya perjalanan hidup ini indah bagi kita yang mengenang. Kalau kita tak kenang, tak tahulah. Dan saya melalui kehidupan yang kepelbagaian. Di kampung, kecil-kecil dulu, orang miskin, kena halau, saudara. Nak dekat masjid pun tak boleh. Orang tua-tua dulu, bukan macam sekarang. Sekarang masjid, ramai orang buka puasa di masjid, seronok, orang menderma dan sebagainya. Saudara Abdul Ghaffar Ibrahim, apa khabar? Saudara Nur Azman, Waalaikumsalam. Jadi sekarang ini tak ada benda-benda begitu. Dulu ialah mungkin di kampung hidup susah dulu, sekarang ni semua ramai orang. Saya tengok senarai di masjid, orang yang sanggup menderma untuk berbuka puasa, belanjanya kosnya beribu ringgit. Jadi mewah. Berbeza dulu dengan sekarang, ya. Puan Fauziah Kamaruddin, Saudara Muhammad Azmi, pengalaman saya masa bulan puasa di Kuching, makan dengan teman-teman Iban, katanya bila nampak Majlis Agama Islam Sarawak, meronda cepat-cepat saya cakap bahasa Iban. Saudara Muhammad Azmi Ali. Ini saya yakin Saudara Muhammad Azmi ni waktu itu beliau adalah pegawai polis. Masa itu dia bertugas di Kuching. Jadi waktu itu dia sedap makanlah dengan keluarga Iban di Sarawak. Jadi bila tengok ronda Majlis Agama Islam Sarawak datang keliling tu, pura-pura bercakaplah bahasa Iban. Aduh, cepat-cepat mengucap Saudara Azmi. Jadi konon-kononnya kita ni tak wajib puasa lah kononnya waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah, masa itu tengah makan mi kolok ni. Saudara Azmi, aduh, ini peristiwa saudara mempunyai pengalaman silam. Sila tak ada masalah. Macam Saudara Muhammad Azmi Ali yang kini tinggal di Kota Baru, Kelantan. Dia mengenangkan waktu dia bertugas di Sarawak. Sambil makan mi kolok katanya.
dengan warga Iban. Jadi bila lalu saja berhampiran kawasan tempat dia makan tu, pegawai-pegawai Majlis Agama Islam Sarawak tukar dialog. Dia tukar, jadi bahasanya tak ada lagi bahasa Melayu ataupun, tapi saya yakinlah ni pegawai tu pun tutup sebelah mata je Saudara Azmi. Kerana takkanlah orang Melayu ni pekat lidah belacan ni boleh cakap Iban dengan baik. Tak gitu. Saya itulah pengalaman saya tengah sedap-sedap menjamu selera waktu jam 11 pagi, telur rebus setengah masak dan roti kopi okau masuk pulih kelang kabut jadinya. Brother Jimmy, bulan-bulan puasa jual tikam-tikam, time solat tarawih, duk dengki ikat kat bunga api petas pada selipar kawan-kawan. Kalau duk dengki, ikatkan bunga api petas pada selipar kawan-kawan. Bulan puasa. Ya, Brother Jimmy ni nakal lah. Kata-katanya dulu masa tu ada memanglah di kedai tu ada permainan tikam-tikam. Sekali tarik nombor tu 5 sen. Jadi buka lah nombor 132 ke nombor 48. Kalau nombor itu genap, hadiahnya lumayan. Kalau nombor itu ganjil, hadiahnya tidak lumayan. Mungkinlah belon masa tu saudara. Tapi kalau nombor tu nombor 6 misalnya, itu dapat hadiah pistol, hadiah bunga api yang hebat-hebat dulu saudara. Itu main tikam-tikam lah dulu Brother Jimmy. Sebab dia kata kalau bila waktu salat tarawih, kalau dia marah kawan itu, dia pasangkannya bunga api, bunga api petas pada selipar. Bila tekan je kaki ni ini selipar tu meletup, terkejutlah kawan tu. Itu cara anak-anak muda dulu, anak-anak kecil dulu, orang kata pendajian kawan lah ya, Puan Ridiani Arifin, Ridiani Afifi ya, saudara. Itu juga Abah. Jadi kenangan silam waktu bulan puasa ni macam-macam ada saudara. Apatah lagi kalau kita berpasang-pasangan, waktu sedang bercinta-cintaan, kekasih tanya puasa-puasa. Dan saya dulu kalau kawan-kawan selalu saya suka berdajai waktu ini di pejabat saya. Waktu pejabat masuk pejabatnya kita pun bersalam. Salam siap, apa khabar saudara? Lama tak jumpa. Dia ulur tangan, kita pun tangan bokari lah. Kelang kabut dia. Aku puasa ni. Sebenarnya kita saja menduga. Kita kata kelak ya. Bokari lah tangan tu. Kelang kabut kawan tu saudara. Itu cara kita bergurau senda. Tapi tak tahulah sekarang ni bagaimana Saudara Abdul Rauf Saleh salah Ramadan. Sekarang ni saya tak tahu macam mana teman-teman yang lain menghadapi bulan Ramadan. Sebab saya sekarang ni banyak duduk di rumah, tambah-tambah lagi nak menyiapkan bahan-bahan. Hari ni macam-macam cerita. Kena politik semasa yang tak menentu. Saudara, jadi besok saya nak bercerita tentang antara minuman kegemaran waktu bulan puasa. Ya saudara, tapi hari ini kita enjak untuk besok. Hari ini cerita tentang pengalaman kita, bagaimana kedudukan ataupun kisah-kisah silam saya waktu apabila tempat kami makan polis datang. Anggota polis datang sebenarnya dia nak tumpang semangkuk. Kita yang kelang kabut apa hal. Itu orang kata kalau kita buat salah, orang cepat saja kita rasa salah. Sebab itu kita yang bersalah. Aku yang berdosa waktu itu saudara. Saudara Muhammad Azmi berkhidmat 11 tahun di Kuching dari tahun 1978-1991. Dari masa tu di Kuching, di RTM pada tahun 1979. Kalau dia kata apa ni? Kalau tak silap saya lah dia kata. Ya, saudara Muhammad Azmi Ali beliau berkhidmat selama 11 tahun di Kuching, Sarawak. Tapi saya yakin lah saudara Muhammad Azmi, lidah belacan tu tak mampu bercakap dalam bahasa Iban dengan baik. Tak gitu saudara Muhammad Azmi. Saudara Jeman Ahmad, saudara Mat Nordin, Puan Salamah Bibi, Nek Bolia, Zaliza Muhammad, saudara Abdul Aziz, saudara Rahman, saudara. Jadi kita hari ini kita bercerita tentang itulah. Kita sudah masuk hari yang keempat kita berpuasa, dan malam ini sama-sama kita bertarawih. Ini cuma saya harapkan teman-teman dalam bulan puasa begini, baru lagi minggu pertama, tak payahlah kita fikirkan nak buat baju raya.
Sebab saya dengar betul juga penceramah-penceramah yang menghantar kiriman pada saya, macam Ustaz Datuk Usham Badri, dia kata janganlah kita galakkan teman-teman kita yang menjadikan Ramadan dia merajuk. Baru masuk minggu pertama sudah pun bercakap soal baju hari raya dan sebagainya, kuih raya, seolah-olah mau menghalau Ramadan untuk berlalu pergi. Jangan begitu ya saudara Puan Delmira Bates. Janganlah kita mengecilkan hati Ramadan untuk seolah-olah kita tidak sudi menyantuninya sepanjang, bukan lama pun, 30 hari saja. Jadi sebaiknya janganlah kita segera mengusir Ramadan untuk menyambut datangnya Syawal. Sebab kadang-kadang hari ini saya nampak banyak lagu-lagu Aidilfitri pun dah boleh bermain. Betul juga kata Ustaz tu. Bila kita bercakap soal Syawal, tentulah merajuk Ramadan. Tak perlu kita bercakap soal Ramadan Syawal pun. Kita lalui kehidupan kita dengan jayanya untuk menjadi seorang Muslim yang sebagai selalu saya pesankan teman-teman, kita galilah. Inilah ladang yang kita bertani selama ini. Inilah masanya kita mengumpul pahala-pahala untuk bekalan di akhirat nanti. Itu saja saudara. Saudara Syirak Syarani, waalaikumsalam, daripada Muazzam Shah Pahang. Dalam keadaan hari ini saudara, Puan Sulaiman Hassan beli lambat beratur panjang kat kaunter. Di mana tu saudara? Jadi dalam keadaan-keadaan begini, saya mengharapkan agar teman-teman, waktu kita menyantuni Ramadan ini, kita santun dengan penuh perasaan, kasih dan sayang kita pada Ramadan. Ramadan akan berlalu pergi, dia pasti akan meninggalkan kita. Tetapi janganlah awal-awal begini kita menghalaunya, mengusirnya untuk melambai hadirnya lembayan Syawal pula. Ini manusianya kadang-kadang begitu saudara. Kita waktunya kumpullah, malam-malam ini kita buat tarawih, kita hayati Ramadan itu saudara. Jangan kita halau ia pergi. Susah saudara, belum pasti bila Ramadan itu berlalu, dia belum pasti akan datang kembali, ataupun apakah kita berkesempatan untuk bertemunya semula. Ini kena saudara Nuri Arsyad, ya, banyakkan bersedekah. Bulan Ramadan pahalanya berganda-ganda. Benar. Kalau pergi ke pasar Ramadan, tengok anak-anak kecil, saya suka bersedekah pada anak kecil, saudara, kerana bagi saya inilah jiwa-jiwa yang murni. Selalu saya katakan, kalau anak kecil tu usia dalam 2-3 tahun, ataupun setahun, 2 tahun, 3 tahun, inilah anak-anak syurga bagi saya. Sebab mereka tidak ada dosa. Puan Raja Asyah, Raja Ibrahim. Jadi bulan puasa ni banyakkan sedekah, kita santuni anak-anak kecil, sebab mereka bersama-sama dengan kita menyerikan kehadiran bulan Ramadan ini. Dan saya selalu katakan pada kawan-kawan saya bahawa kadang-kadang anda nak bersedekah, ada kalanya sedekah anda tak diterima. Saya bagi contoh, macam hari Jumaat yang lalu, saya spare dalam poket saya RM10. Spare dalam poket, dalam wallet saya ada lebih, tapi letak dalam poket, di poket atas ni RM10. Kononnya saya kata nanti lalu saja anak yang bawa ni tong tu, saya nak masuk ke dalam tong. Jadi sedekah kita tak diterima, tak ada pun hari tu. Itu kan ada contoh-contohnya saudara. Jadi jangan kita ingat kita nak bersedekah tu boleh lakukan bila-bila masa, belum pasti. Kadang-kadang anda ada duit nak pergi ke pasar Ramadan, mungkin ada jumpa 5-6 orang, nanti anda siapkan RM2 ataupun RM5 untuk bagi jumpa dengan anak-anak kecil untuk bersedekah. Tapi kalau sedekah anda tak diterima, tak ada, tak jumpa pun. Kalau ada pun mungkin mata anda tak nampak di kelimingan. Itu gambaran yang saya nak cerita kepada anda, bahawa nak bersedekah mesti niat ikhlas kerana Allah SWT. Jangan sekali nak menunjuk. Saudara Sulaiman Hassan, itulah ramai bersedekah, juadah berbuka di masjid sampai berlambak-lambak jadi membazir. Itu keadaannya Saudara Sulaiman, saya bersetuju dengan anda. Di masjid pula tu banyak sangat kuih muihnya, akhirnya sampai membazir. Sepatutnya pihak pengurusan masjid lah harus membuka hari-harinya. Ada waktunya kita beri untuk makanan, kuih muih. Ada hari-harinya kita buat bubur lambuk, ada hari-harinya buat nasi dan sebagainya. Bila teratur benda begitu, jadi tidaklah membazir. Dan harus dikaji berapa ramai orang nak buka puasa di masjid, supaya
Saya lihat sendiri, saudara, masjid ni kadang-kadang pembaziran berlaku. Saya setuju dengan saudara Sulaiman Hasan. Bersedekah boleh. Saudara, Delima Abid dia kata ibaratkan bercinta dengan orang lain, bercinta pasal orang lain. Betul lah. Delima Abid ni dia kata ibaratkanlah kita bercinta dengan Ramadan, tapi kita sebut nama orang lain. Itulah jadinya. Tentulah merajuk hati Ramadan ni. Jadi saya mengharapkan teman-teman semua hiasilah Ramadan ini dengan amalan mulia. Saudara Osman, saudara Nur Syah, Puan Nuriah Asyad, semasa kita membeli makanan lebih kalah RM1 atau RM2 tu. Saudara Puan Nuriah dia kata sedekah jadual. Tak boleh, sedekah tak ada jadual. Jadi saya mengucapkan kepada anda selamat berpuasa, selamat menghadapi bulan Ramadan, dan kenang-kenanglah peristiwa silam. Peristiwa silam saya masa zaman Zahiliah boleh juga tak puasa dengan kawan-kawan, tapi hari ini rasa-rasanya nak tebus balik. Bukan senang, saudara. Sebab itu saya menggalakkan teman-teman, kalau tak berpuasa hari ini, ingatlah bahawa bukan senang untuk kita menebus semula puasa yang tertinggal. Lebih-lebih lagi selepas bulan Ramadan ini ada puasa 6 dan sebagainya. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat, selamat berpuasa, selamatlah kita menunaikan tarawih malam ini, malam yang ke-5. Kita jumpa lagi malam ini, kita nak berbincang banyak benda ni. Saya tak silap saya malam ini kita akan membicarakan persoalan-persoalan politik yang menyentuh soal lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tanah Suci Mekah di Arab, dan menjadi pertikaian pula keadaannya. Sama-sama kita bicarakan malam nanti. Jangan lupa saudara, jam 10.30 malam seusai saya melakukan solat tarawih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Selamat buka puasa.